Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, iaitu bermula permulaan barang yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Sambungan yang itu, jadi mukallaf itu iaitu orang yang akil, orang yang ada akal. Jadi disebabkan ada akal, dia wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Belum? Tiga. Betul kan? Betul. Okey. Mukallaf iaitu orang yang akil, orang yang waras lah, dapat fikir. Dengan sebab berakal itu dia ditaklifkan, dia mukallaf, wajib mengenal Allah, wajib mengenal Rasul, wajib mengenal segala hukum hakam, hukum-hukum syarak diwajibkan kepada dia. Wajib, haram, makruh, sunat, harus. Semua hukum-hukum itu dibebani kepada manusia. Lagi baligh ni yang sampai umur, yakni yang sampai umurnya dengan bahawa cukup umurnya 15 tahun. Umur dia cukup 15 tahun. Daripada hari yang diperanakkan dia, atau keluar mani di dalam mimpi atau jaga, dan adalah kedua-duanya itu bersekutu antara lelaki dan perempuan. Kalau perempuan umur dia 9 tahun lebih kurang, jadi 15 lelaki, 9 tahun perempuan lebih kurang, maka ketika itu dia wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kepada ibu bapa ni ajak anak-anak kenal Allah. Apabila lahirnya seorang bayi, maka diazankan dia, diiqamatkan dia. Kalimah yang pertama yang diperdengarkan kepada anak-anak bayi yang baru lahir, iaitu kenalkan Allah. Kalimah yang masuk dalam lubang telinga dia adalah Allah. Sama ada laki-laki ataupun perempuan, itu bahawa mengenal ia lelaki atau perempuan akan Allah, mengenal Allah. Artinya mengetahui segala hukum hakam, sifat dan segala ketuhanan. Mengenal Allah ni maksudnya mengenalkan dia itu tempat hantaran bagi segala perkara yang dituntut daripada hamba. Maksudnya maka tidak sah sesuatu yang wajib dan yang sunat melainkan kemudian daripada mengenal Allah. Jadi benda yang wajib, benda yang sunat, dia tidak sah kecuali sesudah kita kenal Allah. Kenal Allah tu bukan maksud kenal zat Allah. Zat Allah ataupun mengenal kunhu dia, iaitu zat. Tak boleh kenal zat Allah. Kita mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Sifat Allah, sifat qudrat, iradat.
Sebab itulah memandang kepada alam, dunia langit, segala tumbuh-tumbuhan boleh menyebabkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah tak sama, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Yang kita ada baca surah Ikhlas, hari itu menunjukkan surah yang menceritakan tentang keesaan Allah. Kan? Qul, kata olehmu wahai Muhammad, huwallahu ahad, Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat tumpuan, tempat harapan, tempat tujuan. Segala hajat-hajat kita, harapan kita, semua kepada Allah. Sebab itu dikatakan Allahus samad, Allah tempat harapan kita, tujuan kita. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sebanding, dan tidak ada baginya Allah sebanding dengan sesuatu pun. Tak sama. Itu dalil yang nas yang terang, putus, yang jelas bahawa Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Kalau rumah dengan tukang rumah, kalau kita fikir dari segi duniawi ni, rumah dengan tukang rumah pun tak sama. Sama tak tukang rumah dengan rumah? Mana boleh tukang rumah dengan rumah sama? Tak boleh terima, dia mesti tak sama. Rumah dengan tukang rumah tak sama. Rumah yang terdapat di Gunung Ganang, di tengah-tengah hutan, kita tengok, tiba-tiba ada rumah. Siapa buat rumah ni? Maka datang dalam fikiran kita, tasawuf kita, mesti ada orang yang buat rumah ni. Mustahil rumah ni ada dengan sendiri, tiba-tiba ada. Tak ada. Mustahil. Mesti ada orang yang membuat rumah di tengah-tengah hutan tadi ni. Mengetahuikan segala hukum, sifatnya sifat Tuhan. Sifat Tuhan tu maksudnya kita tahu sifat-sifat Allah yang 20 tu lah. Sifat-sifat Allah tu banyak, tak terhingga. Tu dipanggil secara ijmal. Kita wajib tahu sifat-sifat Allah secara ijmal, amat banyak, tak terhingga. Sifat Allah yang wajib kita tahu secara tafsir, iaitu 13 ataupun 20 lah. Kalau 20 tu qaum yang masyhur, daripada wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsih, qudrat lagi, iradat lagi, ilmu, hayat sama basar kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu mutakalliman. Itu 20 sifat wajib kita ingat dan kita hafal. Ingat sifat-sifat Allah tu cara tafsir. Dan segala hukum ketuhanannya, iaitu mengetahui pula segala hukum yang berkaitan dengan ketuhanan yang lain daripada segala sifat itu. Dan setengah daripada hukum ketuhanannya itu mestilah terkaya Allah. Allah terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Dia panggil istighna. Istighna itu maksudnya Allah Ta'ala terkaya daripada yang lain. Maksudnya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada benda yang lain, tidak berhajat kepada makhluk. Itu maksud istighna. Dan mesti berkehendak tiap-tiap barang yang lain daripada Allah kepada Allah, kepadanya kepada Allah, iaitu dia panggil iftiqar. Itu dia panggil iftiqar, syaratul uluhiyah, syarat ketuhanan, syarat Tuhan, syarat ilah itu mesti istighna dan iftiqar. Istighna, Allah terkaya daripada yang lain, maksudnya tidak berhajat kepada yang lain. Iftiqar, yang lain daripada Allah berhajat kepada Allah, itu dikatakan iftiqar. Itu maksudnya dikatakan dengan segala hukum ketuhanan. Dan mesti ketiadaan daripadanya segala perkara yang mustahil. Benda yang mustahil tidak ada pada Allah. Dan mesti harus baginya segala perkara yang harus, dan ada pada Allah sifat yang harus.
Fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu, membuatkan perbuatan itu sama ada membuat ataupun meninggalkan, mengadakan makhluk ataupun meniadakan makhluk, itu sifat harus bagi Allah. Ada pada Allah sifat harus, sama ada nak mengadakan manusia ataupun meniadakan manusia, harus bagi Allah, tak wajib. Kecuali orang Mu'tazilah kata wajib bagi Allah buat sifat baik dan aslah baik dan salah baik dan asli yang terbaik kepada manusia. Mereka akan mewajibkan Allah buat baik kepada manusia. Kalau Allah Ta'ala tak buat baik kepada manusia, jadi tak boleh, dosa bagi mereka. Mana boleh, kita tak dipaksa Allah, kan? Sebab Allah itu ilah ataupun Tuhan bagi kita semua. Dan mengetahui segala dalil yang membawa kepada mengetahuikan demikian itu daripada segala barang yang bergantung dengan rusul. Di bawah tu dia kata, dan adalah mengetahui barang yang bergantung dengan rusul itu membuat kepada mengetahui akan segala sifatnya. Sifatnya, sifat Allah Ta'ala dan segala hukum ketuhanan. Sampai bawah huraian dia. Maksudnya sifat yang wajib bagi Allah ada berapa? Ada 20. Mustahil bagi Allah ada berapa? 20. Harus bagi Allah ada berapa? 1. Jadi 40. 41. 41 tu ada dalam la ilaha illallah. Tu. Muhammadur Rasulullah ada 9. Wajib bagi Rasul 4. Mustahil bagi Rasul 4. Harus bagi Rasul 1. Apa harus bagi Rasul 1? Apa sifat harus bagi Rasul yang 1 tu? Kalau yang wajib, tuan-tuan tahu. Yang mustahil, tahu. Yang harus bagi Rasul 1 pada, iaitu Rasul itu bersifat dengan sifat kemanusiaan. Makan, minum, tidur, berkahwin. Sebab tu Allah Ta'ala hantar kepada kita seorang Nabi dan Rasul yang sifat dia macam manusia. Makan, minum, tidur dan kahwin. Allah Ta'ala tak datang kepada kita seorang Nabi dan Rasul yang berlainan jenis dengan kita. Tak hantar malaikat menjadi rasul kepada kita. Kalau hantar malaikat jadi Nabi dan Rasul kepada kita, jadi macam mana kita nak berhadapan dengan malaikat, sedangkan malaikat kita tak boleh tengok dia. Dia boleh tengok kita. Malaikat tak makan, tak minum, tak tidur, tak kahwin, tak ada anak. Malaikat cahaya, kita tanah. Weh lari jauh, tak sama langsung. Kalau hantar malaikat, manusia ni nak ketemu dengan malaikat pun takut. Jadi malaikat yang main dekat Nabi, malaikat tu dia menyamar sebagai sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalabi. Maka malaikat Jibril, malaikat Nabi, dia rupa dia seirah dengan sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalabi. Nabi tahulah, kan? Mai depan Nabi, duduk depan Nabi, dia bertemu lutut dia dengan lutut Nabi, dia letak dua tangan dia di atas dua paha Nabi, dia kata kat Nabi, akhbirni anil iman. Hadis tu, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan. Nabi tanya, hampa tahu siapa dia yang bertanya aku? Sahabat kata tak tahu. Nabi kata, itulah malaikat Jibril. Dia malaikat Jibril, dia menyamar sebagai seorang lelaki sebab nak ajak. Kalau mai atas sifat malaikat, kepala duduk langit mana orang, kaki di bumi, pensan habis. Tukar kali pertama Nabi Rasulullah SAW apabila dia berkhulwah di gua Hira. Kali yang pertama
Kemudian datangnya malaikat kat Nabi SAW. Malaikat tu kata kat Nabi, "Iqra ya Muhammad." Nabi kata apa? "Ma ana biqari'in." Aku tak pandai baca. Ulang sekali lagi, "Iqra ya Muhammad." Baca oleh Muhammad. Nabi kata, "Ma ana biqari'in." Aku tak pandai baca. Kali yang tiga, "Iqra ya Muhammad." Lepas tu malaikat Jibril peluk Nabi. Lepas peluk Nabi, Nabi pun baca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Sebab tu Nabi tu dinamakan Ummi. Apa maksud Ummi? Bukan Ummi hak mak tu tak. Hak tu Ummi juga. Boleh? Tak terbaca dan la yaqra'u wala kitabah. La yaqra', tak pandai baca, wala kitabah, dan tak pandai menulis. Nabi tak pernah masuk universiti. Tak pernah masuk tadika kemas, tak masuk. Sebab apa Nabi boleh baca? Itu anugerah Allah. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada manusia, nak tunjuk kepada manusia seorang makhluk Allah yang tak pernah siapa-siapa ajak. Sebab tu hikmah dia. Ulama menyebut ada hikmah Allah Ta'ala mematikan ayah Nabi sewaktu Nabi dalam perut ibu dia. Kemudian lepas beranak, tak apa tahun, ibu pula meninggal. Ada hikmah dia menunjukkan bahawa, ulama menyebut dalam sirah, nak menunjukkan bahawa ajaran Islam ni tak diajar oleh siapa-siapa, oleh ayah dia dan mak dia. Tu hikmah matinya waktu kecil. Ibu dan ayah dia wafat ketika Nabi kecil lagi, tak siapa nak ajak. Dan disebutkan apabila Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul ketika umur 40 tahun, sampai satu masa Allah Ta'ala menghidupkan kembali. Nabi pergi ke kubur ayah dia Abdullah, doa, semayang dan suruh pada Allah. Allah Ta'ala menghidup ayah Nabi, hidup semula. Kaifiat cara bagaimana kita tak tahu. Itu disebut dalam kitab. Walaupun ayah dan ibu Nabi termasuk dalam ahli fitrah, ahli yang selamat daripada azab dunia dan akhirat. Ahli fitrah ni ahli yang tak dibangkit kepada mereka Nabi dan Rasul, yang terputus Nabi dan Rasul. Termasuk ahli fitrah ni ibu Nabi dan ayah Nabi. Nabi sembahyang doa, Allah Ta'ala hidup kembali dia punya ayah dia Abdullah. Kemudian ayah Nabi ni mengucap 2 kalimah syahadah, lepas tu mati balik. Begitu juga ibu Nabi. Nabi pergi kat kubur ibu dia, sembahyang berdoa, Allah Ta'ala hidup, ibu Nabi mengucap tentang ketuhanan dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, mati balik. Di sebelah kitab Kifatul Awam. Jadi kali yang ketiga, malaikat tu peluk dia, Nabi pun baca, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhan kamu. Jadi kita nak dapat ilmu ni kena baca. Kalau tak baca tak dapat ilmu. Kecuali orang yang istimewa, yang mendapat ilmu laduni, hak tu lain ceritalah. Kalau orang awam, orang biasa, kalau nak dapat ilmu, dia kena baca. Baca dan ada tok guru. Kena ada tok guru yang bimbing. Kalau tak ada tok guru, tak boleh. Satgi dia baca, dia tafsir kot lain, dia hurai kot lain. Hak boleh, dia kata tak boleh. Hak tak boleh, dia kata boleh. Sebab dia banyak huraian, banyak tafsiran, banyak pendapat, banyak mazhab. Dia nak kena tengok balik dia puan tempat mana, di mana ambil. Itu. Jadi
Sebab tu kita nak belajar pun kena ada malam yakun syekhun fa syaitun syekhu. Orang yang tidak ada guru baginya ketika dia belajar, maka syaitanlah guru dia. Mudah dia nak esok. Jadi kali yang 3 Nabi pun malaikat Jibril peluk Nabi. Nabi pun boleh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min apa? Min alaq. Apa maksud alaq? Alaq ni maksud gantungan rahim. Seorang janin dalam perut ibu dia duduk dalam perut ni, dia tak jatuh, dia tergantung di sini. Kan ibu dia baring kanan kiri, berjalan, duduk duduk bangun, dia tak bergerak, dia tetap tempat dia. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hantar malaikat tulis kepada dia berapa perkara? Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ajar rezeki dia, qada dan sebagainya, tetap dah diazali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi pun lepas dia baca ayat tu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi turun nak balik rumah takut. Sampai di tengah-tengah Nabi jumpa dengan malaikat apa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang rupa apa? Yang rupa asli. Itulah kali pertama Allah Ta'ala nak tunjuk kat Nabi malaikat Jibril rupa asal. Kaki di pintu-pintu langit tinggi. Nabi pengsan balik rumah, jumpa Khadijah. Lepas tu selimut Zammiluni tu ya ayam Muzammil qum illa qalila, selimutlah aku. Maka Khadijah lah isteri Nabi yang memberi ketenangan, kata-kata hikmah ketenangan kepada Nabi. Kemudian kata-kata semangat dan sebagainya lah, dengan sebab isteri dia bagi. Jadi panjang cerita dia. Jadi dalam apa tadi? Dalam Muhammad Rasulullah tu dia ada 9. Wajib bagi Rasul 4, mustahil bagi Rasul 4, harus bagi Rasul 1. 9 lah. 9 campak 41, 50 akidah. 50 akidah ni kita kena ingat, kita kena faham. Sebagai orang Islam lah. Dan dalam tu juga, dalam 2 kalimah syahadah yang kita sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ada 4 rukun. Saya sebut dulu bagian asyhadu alla ilaha illallah ada 3. Apa dia? Mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada af'al. Muhammadur Rasulullah ada 1, iaitu kita menerima kebenaran Nabi Muhammad SAW ataupun hukum hakam yang dibawa oleh Nabi SAW, kita terima, percaya dan terima semua. Itu maksudnya ada 4 rukun dalam 2 kalimah syahadah. Maka tiada dikehendaki dengan mengenal Allah itu mengetahui hakikat zatnya, zat Allah. Bukan masuk kenal Allah tu kenal zat. Tak boleh. Zat Allah tak sama dengan zat manusia. Sebab tu dikatakan sifat Allah yang sifat salbihah tu mukhalafatuhu lil hawadisi. Bersalahan Allah dengan perkara yang baharu. Tak sama. Dalam Quran sebut laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tak sama Allah dengan makhluk. Zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Zat makhluk dia bersusun, darah, daging, air. Zat Allah wallahu alam, tak tahu. Laisa kamitsli syai'. Kalau ada orang
nak menyamakan zat Allah dengan makhluk, hak tu dia panggil golongan musyabbihah. Musyabbihah ni satu golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk ada tangan, Allah ada tangan. Tangan macam mana? Tak tahu, tapi ada tangan. Tak boleh. Makhluk ada kaki. Dia kata Allah pun ada kaki. Macam mana kaki? Tak tahu macam mana. Tak boleh. Kalau tak tahu macam mana, orang duk gambar. Kan? Allah ada mata. Kan? Habis tu tanya dia, macam mana? Tak tahu tapi ada. Mana boleh? Kan? Bagi ahli sunnah wal jamaah, disebut dalam dalam Quran, dia ada ayat muhkamat, ayat yang jelas terang. Itu tak boleh takwil. Ada ayat yang mutasyabihat, yang kesamaran. Itu tak sampai lagi. Nanti ada antaranya ayat mutasyabihat, apa dia? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang bersifat Ar-Rahman duduk di atas arasy. 'Alal 'arsy. 'Alal 'arsy, di atas arasy. Bagi depa depa takwil 'alal 'arsy tu apa dia? Duduk betul. Duduk betul. Duduk sila tu, duduk di atas arasy seperti mana makhluk duduk. Sebab tu disebut dalam kitab-kitab tauhid, Ibn Taymiyah ni tempat rojok orang-orang Wahabi lah. Ditanya kepada dia, macam mana Allah Ta'ala duduk di atas arasy? Dia jawab, Allah Ta'ala duduk di atas arasy seperti mana aku duduk di atas mimbar. Tak boleh. Tu dia tafsir macam tu. Tapi ahli sunnah wal jamaah, ayat yang mutasyabihat, contoh dia Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, Allah duduk di atas arasy, maksudnya al-istila'u, Allah Ta'ala menguasai. Allah Ta'ala menguasai, memiliki arasy. Itu dia panggil takwil. Takwil tu dia panggil, ahli sunnah dia ada dua, ada mazhab salaf, ada mazhab khalaf. Hak mazhab salaf ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala duduk di atas arasy, mereka serah kepada Allah tanpa takwil, serah pada Allah. Itu dia panggil aslam, selamat. Aslam, selamat. Orang tanya depa, bagaimana Allah Ta'ala duduk di atas arasy? Wallahu alam, serah pada Allah. Tu salaf ahli sunnah. Khalaf ahli sunnah, ketika ditanya macam mana Allah Ta'ala duduk di atas arasy, maka takwil al-istila'u, maksudnya memiliki, menguasai, memiliki arasy. Jadi hak tu dia tak ada menyerupai dengan makhluk. Memang Allah Ta'ala memiliki arasy. Selamatlah. Itu mazhab khalaf bagi ahli sunnah wal jamaah. Kalau disebut mazhab khalaf dan salaf, itu ahli sunnah saja. Kalau yang satu lagi, mereka menyebut salafi. Kalau salafi itu salafi bagi Ibn Taymiyah. Kalau sebut khalaf dan salaf, itu ahli sunnah. Hak Ibn Taymiyah tu ciplak saja. Dan kita tidak seperti tadi musyabbihah. Ada satu lagi yang sama dengan musyabbihah juga. Dia mengatakan Allah Ta'ala lebih kurang juga, iaitu sama dengan makhluk. Kalau ada tangan pun dia kata ada tangan, tapi tak tahu macam mana. Begitu juga ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Yadun tu tangan. Dalam bahasa Arab kata yadun tu tangan.
Yadullah, tangan Allah, fauqa, di atas tangan-tangan mereka itu. Fauqa aidihim, tangan-tangan mereka itu. Jadi yadullah ni bagi mereka mazhab ni, kalau sebut tangan, tangan. Habis tu tangan macam mana? Dia pun tak terang pula tangan macam mana. Jadi tak boleh lah. Jadi bagi ahli sunnah wal jamaah, kalau sebut yadullah, tangan Allah itu adalah qudratullah, kuasa Allah. Itu takwil benda yang pada yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis yang menyebut yanzilullah ila sam'i dunya, tiap-tiap malam Allah Taala turun ke langit dunia. Tiap-tiap malam. Sepertiga akhir malam Allah Taala turun ke langit dunia. Barang siapa yang minta istighfar, minta ampun, Allah Taala ampun. Yang minta taubat, Allah Taala terima taubat dia. Maksud turun tu bagi depa, turun tu seperti mana turun makhluk daripada tangga turun bawah. Tak boleh, salah. Salah. Bagi ahli sunnah wal jamaah, maksud turun Allah Taala ke dunia ni rahmat Allah. Rahmat Allah Taala turun. Itu takwil yang munasabah, yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat huwa ma'akum aina ma kuntum. Huwa dhamir kembali kepada Allah. Ma'akum, huwa iaitu Allah bersama dengan kamu. Aina ma kuntum, di mana kamu berada. Macam mana Allah Taala duduk dengan kita? Allah Taala tak bertempat. Tak bertempat. Situ itu dia ulama tafsir. Ada tafsiran dia, masuk huwa Allah ma'akum, Allah bersama dengan kamu, iaitu ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi kita semua. Tak mana kita duduk, Allah Ta'ala tahu belaka. Ilmu Allah mengetahui kita semua. Itu takwil yang layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tiada dapat mengetahui oleh yang baharu. Kerana tiada dapat mengetahui oleh yang baharu akan hakikat yang qadim. Yang baharu tu makhluk lah. Makhluk kita semua dia panggil mumkinat, perkara yang mungkin. Mungkin ni maksudnya asal tak ada kemudian ada. Daripada ada tak ada pula, tu dia panggil mumkinat. Harus menerima ada dan harus menerima tiada. Jadi tiada dapat mengetahui oleh yang baharu akan hakikat yang qadim, iaitu Allah. Yang baharu tidak mengetahui akan hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh duduk kaji benda yang kita tak tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Al-Quran kita. Dan tidak diberikan ilmu kepada manusia illa qalila, kecuali sikit saja. Ilmu yang Allah Ta'ala bagi dekat makhluk ni sikit. Kalau kita ambil pen celup dalam lautan, 3 lautan, banyak ayat. Satu titik yang lekat di pen kita, itulah ilmu makhluk yang Allah Ta'ala bagi kat makhluk. Yang banyak lautan tu, tu ilmu Allah. Hak bagi sikit pun tak larat nak. Tak larat nak mengaji, tak larat nak hafal, nak baca pun tak larat. 30 juzuk. Kalau bagi lagi semayang, Allah Ta'ala bagi sehari semalam 5 waktu. Asal dia 50. Kalau Nabi tak pergi minta korang dekat Allah Ta'ala, kalau 50 waktu kita buat hari ni, lepas subuh dah 50 waktu. Separuh dengan separuh
Cukup sejam sembahyang pula 50 waktu, setengah jam. 10 minit sembahyang pula. Tak boleh pergi mana. Dah 50 waktu. Kan? Tu walaupun sembahyang 5 waktu, tapi pahala tetap 50 waktu. Tu. Nabi Musa tanya kat Nabi Muhammad SAW, berapa yang Allah Ta'ala bagi kat kamu? Dia kata 5 waktu. Nabi Musa kata, naik pergi minta lagi, minta korang. Rasulullah kata kat Nabi Musa, cukuplah, aku malu lah nak jumpa Allah. Cukuplah 5. Itu sembahyang semalam 5 waktu. Jadi benda yang baharu, makhluk ni tidak mengatakan hakikat yang qadim, iaitu zat Allah SWT. Tak perlu kaji lah, kan? Yang dah bagi tahu, kita belajar dan beramal. Begitu juga orang kafir Quraisy tanya Nabi, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka tanya Nabi tentang ruh pada ruh. Kata setengah ulama, roh jisim yang latif, yang nurani semua, duduk dalam badan semua, tak tahu tentang mana, kan? Allah Ta'ala bagi tahu kan Nabi, jawab balik, quli ruhu min amri rabbi. Roh tu urusan Tuhan. Tanya tentang roh, Nabi jawab berdasarkan wahyu kepada Nabi, roh tu urusan Tuhan. Tak payah tahu. Yang kita beriman, roh tu ada dalam badan. Nak kaji roh tu macam mana bentuk dia, sifat dia, duk tan juzuk, tan paha ke, terlengan ke, tan mana ke, kan? Hakikat mengenal dan mengetahui. Maksud hakikat mengenal dan mengetahui ini, hakikat zat Allah dan sifatnya yang qadim. Bahkan barang yang dalam tubuh badan sendiri pun, daripada daging, urat dan tulang, tidak mengetahui akan dia dengan jelas. Kita pun tak tahu. Kita tahu dalam badan kita urat, daging, tak tahu. Betapalah hendak mengetahui hakikat zat Allah dan sifatnya yang qadim kedua-duanya. Zat Allah qadim, sifat-sifat Allah pun qadim kedua-duanya. Lagi kita tak tahu. Dan tiada dapat dan tiada boleh mengetahui hakikat kedua-duanya sama sekali. Tak boleh. Nak tahu zat Allah ni macam mana, tak boleh. Sifat Allah ni macam mana, tak boleh. Nabi kata apa? Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Tafakkaru, fikirlah tentang kejadian Allah, makhluk Allah, kejadian Allah. Fikir kita, alam, lautan, sungai, fikir. Dengan kita fikir kejadian Allah, kita akan mengetahui dan kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang mencipta alam ni. Wala tafakkaru fil khaliq, dan janganlah kamu berfikir tentang khaliq, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Nabi larang kat kita semua, fikir kejadian Allah. Langit, bumi, bukit, buka, gunung, ganang, sungai, lautan, fikir. Indahnya alam ni, subhanallah. Indahnya gunung ni, hijau lah. Maka kita mengetahui di sebalik tu adalah mesti ada kuasa yang mutlak, kuasa yang agung, iaitu Allah Ta'ala. Di situ kita akan mendekatkan kepada kita kenal Allah dengan cara mengenalkan kejadian Allah, ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala tafakkur fil khaliq, jangan fikir bab Allah. Nak fikir zat Allah macam mana, sifat, tak boleh. Nabi larang. Nak fikir juga, dia akan jadi sesat, jadi sasau, jadi gila, jadi tak ketahuan, jadi isim. Tengok-tengok berjalan tak pakai kasut, baju tak pakai pelekat, nampak pusat. Cakap mampu. Tu fikir pelik-pelik, fikir zat Allah. Hak Allah Ta'ala suruh
Perintah yang Allah Ta'ala suruh pun tak buat. Nak fikir azab Allah buat apa? Suruh buat dulu. Amal ibadat yang Allah Ta'ala perintah buat. Sembahyang fardu buat. Sunat pun kena buat. Sunat qabliyah, ba'diyah, semua kena buat. Hak sembahyang sunat tu dia menampung kekurangan yang ada dalam solat fardu kita. Sembahyang fardu tu dia panggil modal. Orang meniaga nasi lemak kat tepi jalan, dia nak tak dia meniaga modal dia RM20. Lepas meniaga RM20 juga. Dia nak macam tu tak? Lepas tak sama meniaga. Mesti dia meniaga nasi lemak nak untung. Modal RM20, tentu RM40. Maka hak lebih tu dipanggil apa dia? Keuntungan. Jadi sembahyang 5 waktu tu modal. Sembahyang sunat tu keuntungan. Dan sembahyang sunat tu dia menampung kekurangan yang ada dalam solat fardu kita. Buatlah fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah sepada mana yang kamu mampu. Sembahyang sunat mampu buat, tak mampu. Masjid orang sembahyang fardu dah, sembahyang zuhur dah, lepas sembahyang balik. Sunat qabliyah tu boleh buat kemudian. Dia main lewat usah hati orang sembahyang siap dah. Duk memang tengok orang sembahyang dah. Sunat qabliyah dia tak dah buat. Lepas sembahyang fardu, sembahyang balik, sembahyang sunat qabliyah, jamak sunat qabliyah dan ba'diyah sekali. Boleh buat. Tapi ada orang buat tak? Kat tinggal balik. Biarlah, esok lagi. Tapi kalau orang betul-betul orang warak, orang salihin, dia buat. Qadha boleh. Qadha hak qabliyah tu pergi buat belakang. Sebab dia memang tengok orang sembahyang siap. Apa nama, jamak boleh. Nak buat satu salam 4 rakaat 2 salam boleh, 4 rakaat 1 salam boleh. Dia sunat zuhur ni dia ada sebelumnya 4, lepas dia 4, berapa lah? 8. Sebab sunat zuhur ni dia ada yang muakkad dan ghair muakkad. Muakkad sebelum dan muakkad selepas. Ada yang tak muakkad sebelum, tak muakkad pun selepas. Jadi berapa semua? 8. Lepas dia sembahyang zuhur, dia boleh jamak buat sekali 8 rakaat 1 salam. Boleh buat? 2 rakaat tadi buat. Tak boleh buat. Lepas salam pala, tak lah, esoklah pula. Rajin. Ataupun kita memang orang elok-elok orang nak semayang, aku tak semayang sunat tahiyatul masjid. Iza uqimatis solah fala salata illa maktubah. Apabila didirikan semayang, orang qomat lah, maka tidak ada semayang dah kecuali semayang fardu. Kalau dia nak semayang juga boleh tak? Tak boleh dan tak sah. Jadi tahiyatul masjid tu secara automatik masuk dalam sembahyang fardu dah. Tapi tak payah niat lah. Sembahyang fardu kita memang tu orang dah qomat dah. Ataupun orang duk sembahyang dah, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, tahiyatul masjid dia masuk sekali dah. Tak lagi dia pergi sembahyang tahiyatul masjid pula. Orang duk sembahyang Bismillahirrahmanirrahim, dia puluh tahiyatul masjid kat belakang.
Tapi tak ada orang buat lagi lah, kan? Sembahyang dalam tu dia masuk sekali dah, no? Maka mengenal hakikat, mengenal dan mengetahui. Maka mengenal dan mengetahui itu jazam yang membutuli, jazam yang membutuli bagi waqi', bagi hakikat. Nah. Dalam syarah dia kata, atau dikatakan makrifat. Mengenal tu ataupun dikatakan makrifat. Apa takrif makrifat? Makrifat tu kenal lah. Kenal tu makrifat lah, sama lah. Makrifat tu bahasa Arab, mengenal tu bahasa Melayu, kan? Maksud makrifat, tak makrifat lagi ni, kan? Makrifat tu kenal, kenal tu makrifat, sama lah Melayu Arab. Maksud makrifat tu idrak, iaitu mendapat di atas jalan jazam, idrakul waqi'. Mendapat di atas jalan jazam yang mutabaqah bagi yang sebenar dengan dalil. Dia tidak ada syak, tidak ada zon dan tidak waham. Maksudnya kita kenal Allah, kita mengatakan adanya Allah tu ada 100%. Kalau kita kenal Allah adanya, kita i'tiqad adanya Allah 100%, itu dia panggil makrifat. Kalau dalam tu dia ada zon, dia ada syak, ada ke tak ada ke, 50 ada, 50 tak ada, tak boleh, kan? 50 kata ada, 50 tak ada, tu syak. Zon berat kepada belah ada, tapi sikit belah tak ada, mana boleh. Contoh 70% adanya Allah, 30 tak ada, mana boleh tu, kan? Ngadap kiblat tak apalah. Kalau bab fiqh boleh lah, benar-benar zon. Tapi bab makrifat Allah, kenal Allah, tak boleh zon, kena yakin 100%. Kata adanya Allah, tu. Waham, berat belah tak ada. Hak tak ada tu banyak, hak ada sikit. Dia kata adanya Allah tu berat belah tak ada, hak ada sikit, mana boleh. Kan? Jadi adanya Allah tu ada 100%. I'tiqad tu, itu dikatakan mengenal Allah, makrifat. Dan dikata makrifat juga apabila orang tanya kita apa dalilnya adanya Allah, kita kata alam ni, kita sendiri yang keluar dalil itu makrifat. Dan itu dikatakan dalil apa? Dalil ijmali. Apabila dia bawa satu dalil daripada dua dalil, sama ada dalil akli, akal, ataupun dalil Quran dan hadis, tak boleh datang dua dalil, datang satu dalil pun tak apa dah. Dalilnya adanya Allah, dalil akal apa dia? Adanya alam ini. Kalau kita boleh jawab, kita sendiri yang jawab, bukan guna orang lain, itu dikatakan makrifat, orang yang kenal Allah. Apabila boleh jawab macam tu makrifat, maka dia tak dinamakan taklid. Kalau taklid ni dia tak tahu langsung. Dia tak tahu langsung. Maka taklid ni iman dia sah tapi berdosa. Dia mukminun asin, mukmin asin, mukmin yang derhaka. Sebab apa derhaka? Sebab dia tinggal belajar, dia tak belajar. Dia boleh belajar, mata elok, telinga pun dengar elok, ada kudrat iradat semua, dia mampu belajar, dia tidak ada keuzuran, tapi tak mahu belajar, maka dia panggil taklid. Taklid ni dia mukmin tapi berdosa sebab tak mahu nak belajar. Kalau kita belajar, kita buat salah, dimaaf.
Kita belajar tapi kita baca surah Fatihah, tak apa-apa nak kena makhraj apa semua, dimaaf. Tapi kalau dia tak belajar, dia baca Fatihah, maka tak usah Fatihah, tak usah sembahyang, sebab tak mana belajar. Sampai bila-bila kita aku duk belajar lagi ni, aku duk belajar, maka Fatihah kita sah sebab kita duk tengah belajar. Hak tak belajar langsung tu, jadi sembahyang dia tidak sah sebab dia tak belajar. Dan jazam yang tidak mutabaqah, yang tak sama dengan waqi' dengan hakikat atau tidak muwafaqat akan dia, dinamakan jahil murakkab. Seperti mereka yang mendakwa di sana ada Tuhan selain daripada Allah. Kalau ada orang kata macam tu, itu dia panggil jahil murakkab. Jahil murakkab apa dia? Jahil yang tersusun dua jahil. Pertama, dia tak tahu kata diri dia jahil. Yang kedua, dia jahil benda tu, iaitu benda tentang makrifat Allah, dia jahil. Dia tak tahu kata dia jahil. Satu. Yang kedua, dia jahil tentang makrifat pada Allah. Jadi dua jahil. Dia panggil jahil murakkab. Yang kata makrifat ni ada 4 bahagian. Makrifat ni ada 4. Yang pertama, makrifat makrifat hakikat, iaitu makrifat Allah dengan zatnya. Yang kedua, makrifat iyaniyah, iaitu makrifat ahlul jannah, ahli syurga. Ahli syurga ni apabila dia masuk dalam syurga nanti, dia dapat melihat Allah, ila rabbiyah nadrah, dapat melihat Allah. Dia dapat, ahli syurga ni apabila dia kemuncak nikmat Allah, iaitu nikmat dapat melihat zat Allah. Tu kemuncak nikmat akhirat. Antara semua nikmat yang paling besar sekali di akhirat besok, nikmat dapat melihat zat Allah dengan mata kepala kita. Apabila dia dapat melihat zat Allah Ta'ala di akhirat besok, nikmat syurga tu lupa habis. Hak banglo besar dalam syurga berapa ribu bilik pun lupa habis. Hak bidadari biar beribu-ribu yang kita duk idam lah ni pun, selepas melihat zat Allah lupa habis. Habis lupa. Makanan, minuman, sungai, arak, habis lupa. Dengan sebab lazatnya, indahnya melihat zat Allah SWT. Sebelum dapat melihat zat Allah, dengan bidadari lah, dengan banglo besar lah, semua. Lepas melihat zat Allah, habis lupa. Hak ni besar lagi. Sampai bidadari dalam syurga pun teriaklah, ya Allah, ya Allah, teriak, ngadu pada Allah. Awak suami kami ni lama sangat tak balik main kat kami ni, dah melihat zat kamu, depa lupa kami habis. Bidadari kata pada Allah, ya Allah, pulanglah balik suami kami kepada kami. Jadi orang perempuan pun ada sebelah lah juga. Orang perempuan dunia pun ada sebelah juga. Kita selalu dipemarah. Ada sebelah juga. Yang lima, siapa yang taat suami dia di dunia ni, akhirat dalam syurga, duduk sebelah suami dia juga. Bidadari pun dapat, dia pun dapat juga. Tapi suami isteri yang taat pada suami, perintah Allah dan Rasul, taat pada suami, di akhirat besok dalam syurga, dia lebih sega daripada bidadari. Katalah bidadari tu disebut dalam hadis. Tu kan. Jadi kami dalam syurga besok dapat dua lah. Hak dunia pun dapat, hak bidadari pun dapat. Kan? Makrifat iyaniyah ni maksudnya makrifat secara melihat dengan mata ni, apa dia? Seperti mana makrifat ahli syurga. Makrifat ahli syurga ni nampak betul, nampak semua. Dengan nikmat-nikmat Allah tu.
Yang tiga, makrifat kasyfiyah, makrifat wali-wali Allah bagi Tuhan mereka. Itu peringkat makrifat. Yang keempat, makrifat burhaniyah, makrifat ulama bagi Tuhan mereka itu. Itu bahagian-bahagian makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung semula lah, iaitu hakikat mengenal Tuhan. Wallahu alam. Ada ulama ni yang dapat mimpi dengan kuat dan Allah dunia dan mimpi dia. Yang tu memang ada sebut. Sebahagian ahli tasawuf mereka kata mereka dapat melihat Allah dalam mimpi. Kan? Maka ditanya kepada mereka macam mana dapat melihat Allah dalam mimpi. Mereka jawab dapat melihat Allah dalam mimpi tak boleh nak cerita macam mana. Dan kata ulama benda tu tak mustahil. Kalau terjaga memang tak boleh lah. Kalau terjaga melihat Allah memang tak akan berlaku. Nabi Musa pun minta Allah nak melihat Allah secara jaga pun tak akan berlaku. Kecuali Rasulullah itu pun di Mi'raj, Isra' Mi'raj, di langit Sidratul Muntaha. Nak tu Allah Ta'ala izin kepada Rasulullah SAW. Jadi ahli tasawuf dalam hati kata ulama tak mustahil. Boleh. Tapi ada yang ulama tasawuf mereka dakwa kami melihat Allah dalam mimpi. Tapi orang tanya macam mana, tak boleh nak abang, tak tahu. Kan. Kalau dia cerita sekian, menyalih syariat pula, kan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi walhamdulillahi rabbil alamin.